الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah tajuk yang akan dibentangkan pada malam ini adalah sambungan daripada minggu lepas berkaitan dengan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innal mauta huwal haqiqatul lati la yastati'u ahadun inkaraha. Dia kata innal maut, sesungguhnya kematian, huwal haqiqah, yang merupakan satu hakikat, allati la yastati'u ahadun inkaraha, tidak ada seorang pun yang boleh menidakkannya. Maksudnya sebut je mati ni, tidak ada siapa yang boleh mengingkarinya. Sebut je mati ni, tidak ada siapa yang boleh menidakkannya. Maknanya mati itu suatu benda yang pasti berlaku di mana-mana sahaja. Fal kullu sayamut, semua akan mati kan, seorang kan. Kalau kita tengok pada hari ini, para malaikat di lalu celah-celah kita, dia mencari nyawa orang lain. Suatu hari nanti malaikat tadi akan lalu celah orang lain untuk mencabut nyawa kita pula. Jadi dia kata di sini fal kullu sayamut, semua akan mati. Al-ghaniyyu wal faqir, orang kaya pun mati, orang miskin pun mati. Al-qawiyyu wad dha'if, orang kuat pun mati, orang lemah pun mati. Al-jahilu wal alim, orang jahil pun mati, orang alim pun mati. Walaysa faqat al-bashar, bukan setakat manusia sahaja, bal hatta al-malaikati satamut, bahkan malaikat pun mati juga kan, sampai ketikanya nanti. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Cuma yang membezakan di antara kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ialah orang yang beriman yakin dan percaya bahawa selepas mati dihidupkan kali kedua, dan kehidupan di sana merupakan kehidupan yang kekal abadi, tidak ada penghujung kan. Jadi sesiapa yang ingin mencapai kebahagiaan, kesenangan yang abadi, maka dia hendaklah membuat persiapan semasa mereka berada di atas muka bumi lagi. Manakala orang yang tidak beriman, mereka menyatakan bahawa mati merupakan penamat kepada kehidupan dan tidak ada di sana kebangkitan kali kedua, maka mereka tidak ada apa-apa persiapan. Tetapi apabila mereka betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, barulah mereka menyesal dengan penyesalan yang tak ada guna dah ketika itu. Wa 'ala ar-raghmi min at-ta'akkudi min haqiqatil maut illa anna an-nas fi ghaflatin minhu, sekalipun
kematian itu memang suatu benda yang pasti, tetapi kebanyakan manusia lalai. Saya katakan, kalaulah manusia mengetahui bahawa hakikat kematian ni begini, sudah pastilah masjid Lungdang ni penuh dengan orang yang sembahyang berjamaah 5 kali sehari semalam. Tetapi manusia ni dengar azan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tapi di mana mereka, kan? Wal haqiqatu annal mauta laisa lahu makanun muhaddadun. Suatu hakikat bahawa kematian ini tidak ada tempat yang tertentu, kan? Maknanya tak semestinya kita tu mati di hospital, tak semestinya kita mati di rumah, tak semestinya kita mati di jalanan. Maknanya kematian itu berlaku di mana-mana. Walaisa zamanun muhaddadun, dan tidak ada zaman waktu yang terhad. Ada orang mati pagi, ada orang mati malam, ada orang mati siang hari, ada orang mati petang, ada orang mati tengah hari dan sebagainya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kan kita tak tahu apa akan berlaku minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan. Tidak ada siapa yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia mati. Kalau awak tanya pada kita, kan, kita ni suatu hari nanti akan mati di mana? Tidak ada siapa yang boleh jawab. Kan, mungkin mati di rumah, mungkin mati di hospital, mungkin mati di sebagainya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha luas pengetahuan dia. Allah Ta'ala tahu belaka, kan? Walizalika yajibu 'alal insan al-intibahu min ghaflatihi qabla fawatil awan. Oleh sebab itulah dia kata manusia ni, dia kena ambil perhatian, dia kena ambil cakna, dia kena ambil peduli, dia kena buat persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu, sebaik-baik bekalan adalah takwa, kan? Qabla fawatil awan, sebelum tamat tempoh dia. Sekarang ni kita berada di atas muka bumi, tempoh masih lagi ada. Apabila berlakunya kematian, maka tamatlah tempoh yang diberikan. Wal isti'dadu litilkal lahzah allati la mafarra minha. Jadi maknanya kita kena buat persiapan untuk kematian yang memang tak dapat lari daripadanya, kan? Wa yakunul isti'dadu lil mauti bila amali salih. Nak membuat persiapan untuk kematian ini, dia kata hendaklah dengan amalan yang soleh, amalan soleh. Allazi yuhabbibul 'abda bi liqa'i rabbih 'azza wa jalla, di mana amalan soleh tadi akan mendekatkan seorang hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Wa mimma yuhayyirul 'uqul wa yuzhilul qulub anna al-mauta laysa lahu sababun mu'ayyanun. Dia kata satu benda yang menghairankan akal dan menggerunkan jiwa adalah kematian tidak ada sebab yang tertentu. Kita tengok orang tu sihat walafiat, kan? Tadi baru jumpa dengan dia, mati dah lah, kan? Kita tengok orang tu main bola, kan? Sihat, kan? Tiba-tiba mati di padang. Ada orang tu sihat, kan? Dia tengah main badminton, mati. Maknanya mati ni tidak ada sebab yang tertentu. Fakam sami'na an mayyitin min ghairi illatin. Betapa ramai yang kita dengar orang tu mati tanpa sebab, kan? Mungkin, kan? Wa kam min insanin kharaja min baitihi wa ahlamuhu kabiratun wa amaluhu 'aridatun yukhattitu lil mustaqbal wa yufakkiru fihi walakinahu lam yarji' ila baitihi wa innama raja'a ila al-qabri. Wa kam min insanin kharaja min baitihi. Betapa ramai di kalangan manusia yang keluar daripada rumah dia, kan? Pergi mesyuarat, buat perancangan, baru 30-an, nak buat projek bermega dan sebagainya. Wa ahlamuhu kabiratun wa amaluhu 'aridatun. Projek besar, angan-angan besar, cita-cita besar, kerjaya untuk mendapat keuntungan berjuta ringgit. Yukhattitu lil mustaqbal wa yufakkiru fih. Duduk fikir tentang masa depan dia. Dia nak mana, nak gini, kan? Walakinahu lam yarji' ila baitih. Tapi dia kata tak pulang ke rumah. Wa innama raja'a ila al-qabri. Tapi yang pulangnya adalah ke dalam kubur.
Kan kita tengok pada, saya beritahu pada minggu depan kan, macam mana seorang penyanyi yang baru berumur 26 tahun nak pergi membuat latihan di SIC Putrajaya kan. Tengah-tengah dalam perjalanan tu, kereta yang biasanya kereta dalam 160 lari kan, sampai di tengah jalan tu tiba-tiba je brek mengejut, terbabas, mati. Kan maknanya baru umur 26 kan, maknanya dia fikir benda-benda yang mendatang, tapi rupa-rupanya tak balik ke rumah. Kembali ke mana? Kembali ke kubur. Maknanya satu benda yang perlu kita ingat. Walizalika awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil iksar min zikril maut. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada kita supaya kita ini banyak ingat kepada mati. Haitsu qal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikra hadimil lazzat, perbanyakkanlah ingat kepada mati. Fa indama yatazakkarul insanul maut, ketika mana manusia ingat pada mati, yusri'u ila al-amali wal isti'dadi li liqa'i rabbih azza wa jalla, maka dia pun bersegera melakukan amal soleh dan membuat persediaan untuk bertemu dengan Tuhannya azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan sekalian, siang dan malam sembahyang tak tinggal, baca Quran, zikir, belajar ilmu agama. Kenapa? Kerana kita ingat kepada mati. Kenapa? Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, kalaulah malaikat datang mencabut nyawa kita sekarang, agak-agak kita ni selamat tak? Soalan. Kalau malaikat malakul maut datang mencabut nyawa kita sekarang, agak-agak kita selamat tak? Itulah kan. Jadi fikir-fikir masing-masing kena fikir sendiri. Kalaulah malakul maut datang mencabut nyawa aku sekarang, rasa-rasa tak lepas kan. Maknanya kita kena sentiasa beristighfar, bertaubat, melakukan amal dan sebagainya. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, qila li ahadihim, ada seorang ulama ditanya, mal fashal, apakah itu kegagalan? Qal, lalu dia kata, tarkus solah, kegagalan itu adalah meninggalkan solat. Summa qila lahu, kemudian ditanyakan lagi, faman najah, apa itu kejayaan? Qal, maka dia kata, iqamatus solah, kejayaan ialah mendirikan solat. Ala tasma'u sawtal azan yaqulu hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, bukankah kamu mendengar suara azan mengatakan bahawa hayya 'alas solah, datanglah sembahyang, hayya 'alal falah, datanglah mencapai kejayaan. Rabtul khairi wan najah bis solah, maknanya kebaikan dan kejayaan dikaitkan dengan solat. Maknanya kalau ada solat, maka segala-galanya berjaya. Tak ada solat, segala-galanya gagal. Sebab as-salatu imaduddin, sembahyang merupakan tiang agama. Kalau orang tu ada sembahyang, amalan lain diterima. Kalau orang tu tak ada sembahyang, amalan lain ditolak. Itu penting kita tengok kan. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk pada tajuk berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tatarattabu ala qiraati wa tilawati al-Quranil Karim al-adidu min al-fadail. Dia kata ganjaran orang yang membaca Al-Quran ini, faedahnya adalah terlalu banyak. Fima ya'ti bayanul ba'di minha, di bawah ini diterangkan beberapa faedah tersebut. Yang pertama, tarattabal ajrul mudha'af, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Pada minggu lepas saya cerita bagaimana satu huruf kita baca Quran akan dia mendapat 10 ganjaran pahala. Dalam Al-Quran terdapat berapa dah? 114 surah. Dalam Al-Quran terdapat 30 juzuk. Dalam Al-Quran terdapat 6,200 lebih ayat. Al-Quran mengandungi 77,439 perkataan, dan Al-Quran mengandungi 320,015 huruf. Itu kita kena ingat supaya kita cakna baca Quran, ganjaran dia sangat besar. Faqari'ul Quran wa talihi ana al-laili wa atrafan nahar
orang yang membaca Al-Quran pagi dan petang, yanalu bisababi zalika al-khairal azim, dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memberi infak, sedekah daripada apa yang kami berikan kepada mereka rezeki, sirran wa alaniyah, secara rahsia, secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi kalau kita tengok, kita nego ni kadang-kadang rugi kan. Saya pernah nego pada tahun 97 kan, tapi bankrupt. Maknanya perniagaan kita atas dunia ni, ada ketikanya memang untung rugi itu benda biasa. Tapi kita membaca Al-Quran, keuntungan dia tidak akan rugi sampai bila-bila. Kita baca Quran, untung. Kita baca Quran, untung. Kita baca Quran, untung. Jadi yang pertama adalah tarattabal ajrul mudha'af. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tahqiqus sakinati wat tama'ninah. Orang yang membaca Al-Quran, dalam hati dia akan ada perasaan tenang dan tama'ninah. Faman qara'a kitaballahi sahabathu as-sakinatu war-rahatu fi hayatihi. Orang yang sentiasa membaca Al-Quran, sahabat, tahu sahabat? Sahabat ni maknanya mengiringi, kan kita menemani. Dia akan ditemani oleh perasaan sakinah, perasaan tenang, war-rahah, dan kerehatan sepanjang hidup dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah suatu kaum yang berhimpun di rumah Allah, kan, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna yatadarasunahu bainahum, mereka bertadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ke atas mereka ini turunnya as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan perasaan rahmat tadi mengelilingi mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat duduk sekitar mereka, mengiringi mereka, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala pilih mereka seorang-seorang, maknanya mereka itu disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau orang tu tidak baca Quran, tidak ada sakinah, tidak ada rahmah, tidak ada kebersamaan malaikat, dan tidak menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nailul karamati fid dunya wa hinal mamat wa yaumil qiyamah. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat kemuliaan atas dunia. Kita tengok orang tu sentiasa dengan Quran, apa kita tengok? Kita memang hormat pada dia. Dia dihormati oleh masyarakat, betul kan? Ada saya pergi di Kota Baru tu, ada seorang yang wanita, dia kerja sebagai pesuruhjaya sumpah kan. Kita pergi, kita lalu depan dia tu, memang seketika mana tidak ada pelanggan, Quran lah dia baca kan. Di satu lagi di mana di Peringat tu, lepas pada traffic light Peringat tu sebelah kanan, ada seorang pakcik tu dia jual buah secara kecil-kecilan, buah dokong dalam 10 kilo gitulah. Tapi Quran dia tu sentiasa dibaca. Ketika mana tidak ada pelanggan, Quran yang dibaca. Sebab itulah ulama-ulama terdahulu kala menghabiskan Al-Quran 10 hari satu khatam, 10 hari sekali khatam, 10 hari sekali khatam. Jadi kalau kita boleh khatam 30 hari sekali khatam, bagus. Satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk, itu yang terbaiklah. Wahinal mamat, dan orang tadi mendapat kemuliaan di dunia dan ketika mati. Kita tengok kalau guru Al-Quran meninggal dunia, ramai tak orang datang sembahyang jenazah, ramai kan, dimuliakan. Wa yaumul qiyamah, dan hari kiamat, lagilah orang yang membaca Al-Quran tadi di hari kiamat akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqari'ul Quranil Karim
yukrimuhullahu fid dunya. Orang yang membaca Al-Quran, Allah Ta'ala muliakan dia di atas dunia lagi. Fayarfa'u qadrah, dia tu mendapat kedudukan yang tinggi. Wa ya'lu min sya'ni. Maknanya sama kan? Yang keempat, murafaqatul malaikah. Orang yang membaca Al-Quran diiringi oleh para malaikat. Wa bulugh manzilatihim, kedudukan mereka itu sama dengan malaikat. Wa bulugh, mencapai manzilah kedudukan malaikat. Fa yukrimullahu qari'al Quran yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat. Kama sabata fis sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran dengan bagusnya, dengan lancarnya, dengan khusyuknya. Kan kita tengok imam kita kan baca Quran kan, khusyuk kan. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka itu akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kedudukan orang membaca Quran tadi. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata' fihi. Yatata' ni maknanya dia baca Quran dalam keadaan yang gagap, dalam keadaan yang tak lancar, dalam keadaan yang sekat. Kan, tapi dia baca juga kan. Dia baru belajar Quran tak lancar, dia baca juga, dia belajar kan. Jadi wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata', tahu tak yatata' maknanya dalam keadaan yang gagap tadi, fi wa huwa alaihi syaqqun, maknanya dia baca dalam keadaan yang payah sukar, lahu ajran, dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Ganjaran membaca Quran dan ganjaran kesungguhan dia tadi tu. Maknanya orang yang mahir membaca Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Orang yang membaca Quran dalam keadaan yang gagap tadi akan mendapat 2 ganjaran pahala. Jadi maknanya kesimpulannya, membaca Al-Quran ini akan memberi kedudukan yang istimewa kepada orang yang membacanya. Yang kelima, qiraatul Quran Al-Karim ma'at tadabburi wal amali tazidul iman. Baca Quran dengan penuh tadabbur, dengan beramal dengan apa kandungan dia, akan menambahkan lagi iman. Wa yudriku bihal muslimu halawata wa lazzatal Quran. Dia rasa seronok, dia rasa sedap, dia rasa kemanisan iman membaca Quran. Wa tazdadul khasyah, dan akan menambahkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia faham apa dia baca. Yang ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa min adabi tilawatil Quran bazrul juhdi li hifzi kitabillahi fis sudur. Sekarang kita masuk kepada tajuk berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Dia kata wa min adabi tilawatil Quran, di antara adab membaca Al-Quran, bazrul juhdi, kita bersungguh-sungguh li hifzi kitabillahi fis sudur, bersungguh-sungguh menghafaz Al-Quran. Sebab itulah kita tanya orang yang menghafaz Al-Quran kan, macam mana mereka berjaya? Satu ayat diulang sebanyak 70 kali kan. Katakanlah bara'atum minallahi wa rasulihi idal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi 4 ashhur kan, ila akhir ayat. Maknanya satu ayat tu 70 kali ulang. Satu ulangan pahala, 2 kali ulangan pahala, 3 kali ulangan pahala. Bayangkan 70 kali ulangan, pahala berganda. InsyaAllah 70 kali ulang satu ayat, lekat di dada kan, boleh. Jadi maknanya kita kena ada usaha lah. Maknanya kalau kita boleh menghafaz Al-Quran, hafazlah. Ada seorang makcik tu umur 82 tahun, khatam 30 juzuk hafazan. Tu makcik kan. Ada seorang pakcik tu, orang lelaki, umur 60 ataupun 62, khatam hafazan Quran. Masya Allah kan. Jadi sebenarnya kalau siapa yang nak rajin kan, yang nak berjaya dalam hafazan ni, caranya adalah satu ayat 70 kali. Lepas tu antara ayat pertama dengan ayat kedua tadi 30 kali ataupun 15 kali, sentiasa ulang. Betul orang yang kita tak heran kan, kenapa tuan itu imam tu bacaan dengan lancar, kerana dia sentiasa menghafaz, dia sentiasa mengulangi apa yang dia hafaz. Fal hifzu min al-a'mal al-mustahabbah allati yatarattabu 'alayha al-ajru was-sawab
menghafaz Al-Quran tadi merupakan amalan yang sangat disukai dan dia mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau jumi'al Qur'an fi ihabin ma aharakahu Allah bin nar." Kalaulah Al-Quran tadi terhimpun dalam hati dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bakar tuan itu dengan api neraka. Janji Rasulullah kan. Maknanya kalau kita Quran ada dalam dada kan, insya-Allah kita selamat daripada api neraka. Itu pentingnya. Cubalah saudara sekalian, hafallah Quran, hafazlah Quran kan, walaupun sedikit tak apa. Katakanlah satu muka surat tadi, maka masa 1 minggu pun tak apa. Yang penting ada usaha untuk kita menghafaz. Yang kedua, waslul ayah hina tilawah wa adam qat'iha. Ketika mana kita membaca Al-Quran, kita tak boleh sibuk dengan dunia. Fala yang syaril qari'ul Quran bi ayyi sya'nin min syu'unid dunya. Orang yang sedang membaca Al-Quran, dia tidak boleh nak sibuk dengan dunia. Katakanlah kita tengah baca Quran kan, tiba-tiba isteri bertanya, "Bang, pagi ni nak masak apa ya?" Kita pun royak, "Pagi ni kita nak makan nasi goreng." Kita pun sama balik. Tak boleh kan? Satu benda yang bukan haram, tapi dipanggil tidak ada adab dengan Al-Quran. Kalau kita nak jawab soalan tadi, isteri bertanya, "Bang, pagi ni nak masak apa?" Kita baca, kita pun sadaqallahul azim, baru kita jawab. Lepas tu masuk, boleh kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sambung balik kan. Tak bolehnya tengah-tengah baca Quran jawab soalan, tengah-tengah baca Quran jawab handphone. Fa in kallamahu ahadun, kalau kita tengah baca Quran tiba-tiba ada orang tanya kita, au sa'alahu an syai'in, ataupun tanya ataupun dah bercakap, imtana'a 'anir raddi, jangan jawab ila an yutimma qira'atal ayah, sehingga dia habis baca apa yang dia nak baca. Katakanlah kita nak baca satu ain tu kan, satu ain kan, kita tak habis lagi satu ain, tiba-tiba isteri tanya kita, "Bang, mana kunci MyWi?" Kita pun kata, "Udah atas ni." Jangan. Kita kena baca dulu sampai kepada apa kita nak baca, baru jawab. Sekejap je kan. Maknanya habis sadaqallahul azim, okey, baru kita jawab. Fa in intaha minha qata'at tilawah. Kita habis baca, kita pun dipanggil apa, kita putuskan bacaan tadi, kita pun sadaqallahul azim. Wa ajaba sahibah, baru kita jawab soalan tadi. Summa yasta'izu billahi minasyaitan. Kemudian kalau kita nak baca balik, kita pun sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sambung pula kan. Wa yushri'u fi tilawah min jadid. Kita start balik, in arada al-audata ila al-qira'ah, kalau sekiranya kita nak sambung balik. Jadi saya rasa selama ni lah, kalau kita tak belajar, kita tengah baca Quran, tiba-tiba isteri kita tanya, "Bang, duk mana kunci kereta?" Kita jawab kan. Bermula malam ini, isteri kena tahu cara dan suami pun kena tahu adab membaca Al-Quran. Kalau suami tengah baca Quran, jangan tanya. Kalau isteri tengah baca Quran, jangan tanya. Lepas sadaqallahul azim, baru boleh tanya. Boleh dapat satu ilmu yang baru. Okey. Yang ketiga, hamdulillahi indal atas asna'a qiraatil Quran. Kita tengah baca Quran, tiba-tiba kita bersin, kita boleh sebut alhamdulillah. Boleh faham kan? Menyebut alhamdulillah ketika mana kita bersin tengah baca Quran. Wa kadzalika tashmitul atis illam yujad ahadun fil majlisi ghairu qari'il Quran. Kalau kita duduk 5 orang kan dalam masjid, kita baca Quran seorang ataupun kita tadarus, tiba-tiba ahli kita ni bersin, dia pun kata alhamdulillah. Sekiranya ada orang yang jawab yarhamukallah, maka orang yang membaca Al-Quran tak payah jawab dah kan. Tapi kalau sekiranya tak ada orang jawab, orang yang membaca Al-Quran boleh sebut yarhamukallah. Faham tak? Maknanya tashmid al-atis, maknanya kita menyebut yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi, sekiranya tidak ada orang lain.
kan? Boleh faham kan? Yang ketiga, ta'zimul Quran. Kita memuliakan Al-Quran dengan makna jangan sekali-kali kita letak Al-Quran sama dengan punggung. Kan kadang-kadang kita tengok orang nak belajar berkitab kan, kitab dia tu letak atas lantai sama tinggi dengan punggung, tak boleh. Maka Quran dia kena letak atas rehal ataupun bantal ataupun tapu dengan tangan. Dia tak boleh letak atas lantai. Wazalika bihamlihi bil yadi inda tilawah. Jadi ketika mana kita nak baca Quran, kita kena letak kan atas tangan kita kan. Aw wad'ihi ala syai'in murtafi'. Tak apalah, yang penting tempat yang tinggi. Okey. Aw wad'ihi ala syai'in murtafi' wa ba'idin 'anil ardi. Ataupun yang penting dia kata letak tempat yang tinggi, jangan letak atas lantai yang sama dengan punggung kita. Tak boleh. Kan? Sebab dipanggil menyamakan. Yang keempat, al-isti'azatu billahi minasyaitan qabla syuru' fil qira'ah. Sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum kita nak masuk ayat tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia bismillahirrahmanirrahim ni dia boleh baca mana-mana ayat kecuali pada awal surah Al-Bara'ah, ataupun dikenali juga dengan nama At-Taubah. Kenapa? Kenapa kita baca bara'atun minallahi wa rasulihi tu tak boleh baca bismillah, sedangkan baca surah lain boleh? Surah Al-Bara'ah kenapa tak boleh? Kerana apa? Kerana bismillahirrahmanirrahim memberi makna keamanan. Sedangkan bara'atun dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri daripada tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kan waktu Aisyah ni bersama dengan Sufyan kan, bersama dengan apa, dengan Safwan kan, bersama dengan seorang sahabat tu melakukan benda tak comel kan. Maka bara'atun minallahi wa rasulihi, Allah Ta'ala berlepas diri dan Rasulullah pun berlepas diri, maka tak boleh baca bismillah. Tapi sekiranya kita dah baca tengah ayat, nak baca bismillah boleh, pada permulaan sahaja kan. Di qaulihi ta'ala, kenapa kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila kita kamu nak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Sekali lagi ya. Yang berikutnya adalah at-taghanni bil Quran. Kita nak baca Quran, kalau boleh kita berlagu. Bagi dia sebenarnya suara ni pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang boleh berlagu, ada orang boleh baca dengan sedap, ada orang suara dia tinggi, ada orang suara dia rendah. Jadi orang yang diberi kelebihan tadi, gunakanlah mana bacaan yang sedap didengar kan. Itu maksud dia. Kemudian yang berikutnya adalah isti'malus siwak inda tilawatil Quran. Kita nak baca Quran, kita gosok gigi, kita sugi kan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, gosok gigi ni ataupun bersugi ni, hatta di bulan Ramadan pun tak apa, pagi tak apa, petang tak apa. Adapun pendapat yang mengatakan bahawa selepas matahari gelincir maka makruhan, itu pendapat yang kedua. Tapi saya baca dalam satu kitab, dia kata lam yarasyafi'iyyu bisiwak, lam yarasyafi'iyyu siwak, lam yarasyafi'iyyu ba'san bisiwak awwalan nahar aw akhirah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa bagi dia bersiwak tadi tak ada masalah di bulan Ramadan, pagi ataupun petang. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bersiwak ketika mana bagi dia berpuasa. Tak ada masalah. Jadi tak makruh pun. Jadi mana kalau kita nak bersiwak tadi di bulan Ramadan, pagi boleh, petang boleh, tak ada masalah. Okey, yang kelas sekali adalah dalam Al-Quran terdapat 14 tempat sujud, 14 ayat sajdah, bukan satu, bukan surah sajdah sahaja. Ini setiap kali kita membaca ayat sajdah, disunatkan kita sujud, sama ada ketika mana solat ataupun di luar solat. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan ada adab ketika membaca Al-Quran. Okay? InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung berkaitan dengan adab ketika
tidur dan adab selepas tidur. Biar kita ni alim berkaitan dengan adab-adab seorang Muslim. Boleh? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.